Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Sekali lagi bersiaran untuk edisi hari ini 17 November 2023. Terima kasih kepada rakan penyampai berita pagi, berita di Sabah, di Sarawak, Kanta 744 dan juga Stadium RTM kerana meneruskan berita-berita yang terbaik untuk kami berikan kepada anda. Dan kini tiba giliran kami pada pagi ini. Saya Ridwan bersama dengan Raja Sufia akan bersama dengan anda untuk edisi hari ini sehingga pukul 10 pagi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan sebelum tu kami mulakan salam Jumaat, salam hari buat semua umat Islam khususnya insya-Allah. Jadi hari ini 3 Januari awal 1445 Hijri. Jadi diharapkan semua dalam keadaan baik saja insya-Allah, memperbanyakkan amalan kita, memperbanyakkan zikir dan juga doa khususnya di pagi Jumaat. Moga Allah memperkenankan doa-doa dan juga apa yang kita inginkan selama ini kan. Moga Allah permudahkan segala urusan kita insya-Allah. Dan pastinya doa kita terus kita berikan kepada rakan-rakan kita, adik-beradik kita, saudara kita yang berada di Palestin dan juga Gaza. Betul. Dalam menempuh hari-hari dan juga serangan yang telah pun dilakukan oleh Zionis sejak daripada 7 Oktober lalu, dan sedikit perkembangan untuk kita kongsikan kepada anda semua. Lebih 11,500 angka kematian telah pun dicatatkan akibat perang yang berlaku sejak 7 Oktober lalu, yang mana kita menyaksikan kekejaman tentera Israel dan Zionis terus mengebom tempat-tempat awam sehingga menyebabkan kematian yang berlaku lebih daripada angka yang kita bayangkan selama ini. Mungkin sedikit tetapi ini adalah angka yang betul. 11,500 adalah bukan satu angka yang kecil. Mereka telah pun membunuh jiwa-jiwa ini di Gaza. Ya, betul. Dan antara pecahan daripada 11,500 tersebut, itu termasuklah pecahannya 4,710 merupakan kanak-kanak dan 3,160 merupakan wanita. Menurut pejabat media kerajaan di Gaza pada Rabu, jumlah kematian membabitkan kaki tangan perubatan pula mencecah 200 orang. Sementara itu, 22 anggota pertahanan awam dan 51 wartawan turut terbunuh, manakala bilangan mangsa yang tercedera telah pun mencecah hampir 30,000 dengan kira-kira 70% daripadanya adalah kanak-kanak dan juga wanita. Sebanyak 95 bangunan kerajaan, 255 sekolah dan 74 masjid yang telah pun dimusnahkan oleh Zionis. Jadi sama-sama kita sentiasa doakan bagi saudara mara kita yang berada di Gaza. Ya, kita mungkin tidak dapat untuk ke sana bersama dengan mereka, untuk sama-sama kita membantu mereka mempertahankan apa yang perlu untuk kita mempertahankan, tetapi apa yang boleh kita lakukan adalah teruskan berdoa, teruskan dengan solat sunat kita, solat hajat kita. Moga Allah sentiasa bersama dengan mereka dan Allah memperkenankan doa-doa kita semua insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita teruskan sedikit lagi dengan berita sekarang. Perdana Menteri kita berada di San Francisco dan ini merupakan satu berita gembira yang mana Malaysia dan juga Google menjalin kerjasama strategik, yang mana perinciannya Malaysia dan juga Google mengumumkan kerjasama strategik untuk mewujudkan peluang pertumbuhan inklusif kepada lebih ramai rakyat serta syarikat tempatan menerusi ekonomi digital. Jadi menerusi kenyataan selepas pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di San Francisco, Google berkata langkah berkenaan bagi membantu perniagaan dan semua saiz dapat meningkatkan daya saing digital melalui program kemahiran pelaburan dalam infrastruktur digital, inovasi kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab dan dasar mengutamakan awam. Baik, dan untuk menyediakan lebih banyak peluang latihan digital kepada rakyat Malaysia dari semua latar belakang, Google Cloud, Cloud Mile dan beberapa lagi menyediakan 5 kaedah pembelajaran digital tanpa sebarang kos, dan ia juga boleh diakses dan juga membuka kepada peluang pekerjaan untuk pekerja mahir sebanyak 300,000 rakyat Malaysia menjelang tahun 2026. Bukan angka yang kecil. Betul. Kita melihat peluang pekerjaan di Malaysia ini terus dibuka. Okey. Selain daripada itu juga, ini adalah berkaitan juga dengan pelaburan yang masuk di Malaysia sebanyak 5.8 bilion ringgit Malaysia yang telah pun dipersetujui oleh syarikat Innovix Corporation. Ya, ia termasuk juga kemudahan pembuatan pertama yang bernilai 315 juta dengan rakan kongsi YBS International Berhad. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pihaknya mengalu-alukan keputusan strategi Innovix membuka kilang di Pulau Pinang yang akan beroperasi pada tahun hadapan, dan antara yang lain juga Innovix beribu pejabat di Amerika Syarikat serta mempunyai rangkaian di India, Korea dan juga Malaysia. Aplikasi teknologi bateri Innovix digunakan secara meluas merangkumi peranti komputer, internet pelbagai benda dan juga kenderaan. Itu dia beberapa berita gembira yang kami kongsikan kepada anda langsung daripada San Francisco. Dan sekarang sedikit
sedikit berita sukan tahniah diucapkan kepada pasukan Harimau Malaya kerana telah pun berjaya menumpaskan pasukan Kyrgyzstan 4-3 pada perlawanan kelayakan sukan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027 semalam. Dan kita menyaksikan kebanggaan ini apabila kita berjaya untuk menewaskan pasukan yang berada dalam ranking yang lebih atas. Malaysia pada ranking 137 kita menewaskan Kyrgyzstan pada ranking 93 dunia kalau saya tak silap. Dan ini merupakan satu pencapaian yang amat kita gembirakan. Dan seterusnya juga pasukan berbasikal wanita lebuh raya telah pun berjaya untuk securekan satu slot ke Olimpik Paris 2024. Skuad berbasikal lebuh raya wanita dapat slot ke Olimpik Paris dan slot berkenaan diraih susulan kejayaan pelumba negara pada kejohanan berbasikal lebuh raya Asia ACC 2023 Thailand pada Jun lepas. Menurut Presiden Persekutuan Berbasikal Kebangsaan Malaysia, Datuk Abu Samah Abdul Wahab, pihaknya akan menentukan pelumba mana yang layak mewakili negara pada Tamasya Paris tahun hadapan. Dan juga untuk pengetahuan semua, kali terakhir skuad berbasikal lebuh raya kebangsaan mempunyai wakil di pentas Olimpik adalah pada edisi 2012 di London menerusi dua pelumba lelaki negara iaitu Adik dan juga Amer Mustafa. Jadi kita doakan supaya kem negara untuk Sukan Olimpik 2024 beroleh kejayaan dan juga usaha kita dan juga impian kita untuk mendapatkan pingat emas pertama terus kita capai. InsyaAllah. Baik, dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti banyak perkongsian yang menarik akan kami sajikan kepada anda.